Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada malam ini kitab edisi Rumi, manakala muka surat 21 baris yang ke-11 dari bawah, membicarakan syarat sah sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut pada sembahyang. Ini kita masuk pada perbahasan ataupun syarat sah sembahyang, iaitulah menutup aurat. Aurat ni apa? Secara mudahnya aurat ini ma yajibu satruhu wa yahrumu nazruh, barang yang wajib tutupnya dan haram pandangnya. Aurat ni benda yang wajib kita tutup dan haram kita pandang. Itu aurat. Itu cara mudahlah. Jadi aurat laki-laki ni setara mana? Dia kata bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Bila disebut antara ni tak termasuk pusat dan lutut lah. Secara asalnya pusat dan lutut ni bukan aurat. Kalau bukan aurat boleh diperlihatlah pusat dan lutut tu. Tak juga. Pasal apa tak? Kerana nak menyempurnakan barang antara tu. Nak menyempurnakan antara pusat dan lutut tak sempurna, melainkan kena tutup pusat dengan lutut juga. Jadi berdasarkan kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, barang yang tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengan dia itu pun wajib. Jadi tak sempurna nak tutup antara pusat dan lutut, melainkan kena tutup pusat dan lutut juga. Maka pusat dan lutut pun wajib tutup. Asalnya pusat dengan lutut bukan aurat. Tapi tak sempurna nak tutup antara pusat dengan lutut tu, melainkan kena tutup pusat dan lutut. Lalu wajib juga pusat dan lutut ditutup. Bermula aurat laki-laki ini antara pusat dan lutut pada, yakni di dalam sembahyang. Ni aurat dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Pendek kata pakai kain pelikat tu sah dah lah. Yang menutup barang yang antara pusat dan lutut. Dari segi sah lah. Tapi sembahyang ni nak tak pakai baju, duk pakai kain saja, nampak korang cantik, korang molek, nak keluar pergi makan kenduri, nak pakai bukan main. Kalau keluar dengan pasangan, dengan isteri sebagainya, dengan sedondonnya, ada tema pula mata semayang tu Allah, buh kain pelikat saja habis.
Dan pada segala laki-laki, yakni sama-sama lelaki, aurat kita ni antara pusat dan lutut. Jadi kalau nak duk main bola pakai seluar pendek tak lepas tu. Tak apa sama-sama jantan. Pula dah. Sama-sama jantan dah, kira dalam mazhab kita tak lepas. Sebab aurat sama-sama lelaki antara pusat dan lutut. Dan pada segala perempuan yang mahramnya mahram lelaki, maknanya di hadapan anak kita, di hadapan mak kita, di hadapan saudara perempuan kita tu, auratnya barang antara pusat dan lutut. Tu had minimum. Tapi kalau dengan sebab pakai gitu boleh mengundang fitnah, wajib lebih daripada tu lah, sehingga hilang fitnah tu. Habis. Adapun auratnya laki-laki pada perempuan yang helat, yakni pada perempuan yang ajnabiah, yang sah nikah tu, maka sekalian badannya kena tutup juga. Hak kita duk faham ni, aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Depan orang perempuan pun tunjuk badan sadu dia tu. Tak. Keluar petang-petang duk juri pokok tu, pakai kentola ya, tutup pusat dengan lutut. Tu kak bedah duk rumah sebelah duk tengok. Dia tengok abang Iup tu dia badan duk angkat besi. Tak boleh tu. Sebab antara pusat dan lutut tu aurat dalam sembahyang. Di hadapan perempuan ajnabi kena tutup juga, sekalian badan juga. Tu qaul muktamad lah. Adapun pendapat yang lain kata sekadar orang panggil menghilangkan fitnah. Jadi kalau nampak pakai kentola saja tu kadang-kadang orang geram tengok juga tu, badan ketui-ketui. Dan pada khalwat, dua kemaluannya, yakni ketika bersendirian tu, aurat laki-laki ialah dua kemaluannya. Boleh buka melainkan dua kemaluan. Maka hasil daripada perbahasan tu, maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat. 3 aurat. Mana 3 aurat? Yang pertama, aurat ketika sembahyang sama-sama lelaki dan di hadapan mahram. 1. Yang tu antara pusat dengan lutut. Yang kedua, aurat laki-laki di hadapan perempuan yang ajnabiah, yakni sekalian badan. Dan yang ketiga, aurat laki-laki ketika bersendirian ataupun di dalam khalwat. Hak ni 2 kemaluannya. Jadi 3 dah tu pecahan dia tu. Habis. Maka aurat sahaya perempuan, hak ni bicara pi lah. Walaupun sahaya ni tak ada dah. Hamba ni tak ada dah. La ni. Maka aurat sahaya perempuan, dan jika al-muba'ad, ataupun muba'ad ni dipanggil sahaya setengah, hamba setengah. Sebab hamba ni ada yang dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang boleh kita bagi zakat pada dia tu untuk menebus diri dia. Seperti mana? Kata tuan dia kepada dia, dia kata, mat, hang nak bebas tak mat? Nak siapa tak mau bebas tuan? Kalau hang boleh bawa mai 3,000 dalam tempoh 6 bulan ataupun 3 bulan ni, ku bebas hang. Jadi mat ni dipanggil hamba mukatab. Hamba yang dijanjikan pembebasan oleh tuan dia tu. Jadi hak ni kita boleh bagi duit ke dia untuk dia himpun bila cukup dia tebus diri dia. Tuan dia pun tak boleh ubah ni. Kalau tuan dia bila dapat cukup 3,000 nak pergi tebus, tuan dia kata hak tu 6 bulan lepas lah pasaran kewangan dah. Orang panggil menjunam mata wang, kita kena tambah lagi jadi 5,000 pula. Tak boleh.
Janji banyak tu, ikrar banyak tu. Dia tak boleh nak duk batal, tak boleh. Sama kawan tu bawa mai duit, aku dah ubah fikiran aku tak jadi, tak boleh. Ni hamba mukatab. Satu lagi dipanggil hamba muba'at. Hamba muba'at ni setengah. Seperti mana tuan dia kata ke dia, hang kalau kerja sebelah pagi, segala hasil kerja hang tu boleh ke aku. Kalau hang kerja sebelah petang, tu milik ke hang. Tu dipanggil hamba muba'at, setengah. Ataupun dia kalau kerja belah siang, boleh ke aku. Kerja malam ikut hang. Tu hamba muba'at. Baik. Jadi dia hamba muba'at dalam dan lutut di dalam sembahyang sohrah. Hamba tu, hamba perempuan tu, lelaki selesai dah bicara tadi. Dan pada laki-laki yang mahramnya, hamba tadi ni katanya berada di hadapan saudara lelaki dia yang mahram tu, aurat dia antara pusat dan lutut juga. Boleh dedah dada lagi tu. Tapi kalau dengan dedah dada ni mengundang fitnah, mendatangkan syahwah kepada mahram dia tu, hak tu wajib. Wajib tutup lah, pakai dalam keadaan sopan yang boleh menghindari fitnah. Dia sama juga dengan perempuan merdeka pun sama juga. Aurat di hadapan mahram dia, hadapan ayah dia, di hadapan anak lelaki dia, di hadapan saudara lelaki dia tu, antara pusat dan lutut juga. Tapi depa taklah tunjuk dada di depan saudara, di depan mak, di depan ayah dah. Cuma nak habaq hak je tu. Kalau sampai ikut betul-betul tu, bahaya tu. Tak. Dia buat kelam biji mata, tak kenal siapa dah. Jadi kalau sampai nak mendatangkan fitnah tu, hak tu wajib berpakaian sempurna lah. Tapi ini nak cerita hukum asal. Hukum asal. Dan pada khalwah, aurat sahaya perempuan tu pada 3 keadaan tu. Pertamanya di dalam sembahyang, yang kedua di hadapan laki-laki yang mahram, dan yang ketiga di dalam khalwah dan di hadapan segala perempuan. Aurat hamba perempuan tadi ni antara pusat dengan lutut. 4 keadaan tu. Ada nak ingat tu? Tak ingat pun tak apa, tak masuk periksa. Maknanya hamba perempuan ni, dia ni di dalam sembahyang, satu, di hadapan laki-laki yang mahram, abang, adik, ayah, anak lelaki sebagainya, di dalam khalwat dan di hadapan segala perempuan. Aurat dia antara pusat dan lutut. Itu had minimum. Melainkan datang fitnah sebagainya, kena lebih lah pakai. Macam duk lala ni pakai lebih tu. Adapun auratnya, aurat hamba perempuan tadi, sahaya perempuan tadi, pada laki-laki yang halal, di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang sah menikah dengan dia tu, maka sekalian badannya, di hadapan laki-laki yang sah nikah, sekalian badannya juga. Bukan kata dia hamba tu boleh duk londeh ikut danda. Di hadapan laki-laki yang helat, yang ajnabi tu, sekalian badan. Samalah. Macam hamba kita katanya, kita beli hamba lah, hamba perempuan tu kita beli.
Kemudian jadi hamba kita. Bila jadi hamba kita tu, bila beli, dia kena istibrak lah. Mana istibrak ni ada tempoh menanti untuk bersetubuh tu. Maknanya tak boleh beli-beli itu nak kena setubuh dah. Sebab barangkali dia tu ada orang lain pakai dah ke sebagainya, jadi kita pi beli tu kena tunggu tempoh dululah. Adalah tempoh-tempoh dia tu istibrak. Jadi bila dia hamba kita ni, boleh bagi lelaki tu pakai dia halal seperti mana nikah. Jadi orang dulu ni dia nak mencampuri perempuan dengan dua jalan lah. Jalan milikkan hamba dengan jalan nikah. Adapun kita lah ni nak mencampuri perempuan, nak bersama dengan orang perempuan, tak ada jalan melainkan hanya nikah semata-mata. Siapa untung dulu kalau tak berani jawab sebab bini ada. Untung dululah. Maknanya kalau dia ada isteri pun dia nikah, ada hamba 2-3 orang pun dia boleh milik. Tapi adalah orang panggil hukum-hukum tertentu pula. Hukum-hukum tertentu pula itu kena belajarlah bab hamba ni. Katanya dia ni hamba kita, tiba-tiba datang abang kita. Dia hamba kita ni, dia tak boleh orang panggil buka aurat dia di hadapan abang kita, kerana abang kita tu dengan dia dikira laki-laki ajnabi, tetap tutup seluruh tubuh juga. Dia hanya untuk kita. Maka hasilnya bagi sahaya perempuan itu 2 aurat jua. Mana 2 aurat? Yang pertamanya dalam sembahyang di hadapan laki-laki mahram, ketika khalwat, dan di hadapan perempuan aurat dia antara pusat dan lutut. Yang keduanya di hadapan laki-laki yang ajnabi, auratnya sekalian badannya. Jadi 2 aurat jua. Dia buat orang panggil pecahan. Tengok pula aurat perempuan merdeka. Sebab hak ni kita nak hak ni memang realiti kita lah. Adapun hak tadi tu dah jadi orang panggil nostalgia lama, tak ada dah. Tak ada dah. Dan aurat perempuan yang merdeka, demikian lagi hunsa yang merdeka di dalam sembahyang. Aurat perempuan yang merdeka di dalam sembahyang tu barang yang lain daripada mukanya dan 2 tapak tangannya, zahir dan batin, hingga pergelangan keduanya. Jadi faham kata aurat perempuan yang merdeka dan khunsa yang merdeka ni dalam sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Bila sebut tapak tangan dalam masalah aurat ni, dia merangkumi zahir dan batin lah. Patutnya tapak tangan hak ni sajalah, tapi dalam masalah aurat perempuan ni, belakang pun dikira dia juga, maknanya boleh dedah lah. Setengah orang dia silap faham, dia ada tapak tangan ni, hak ni boleh dedah, hak ni kena tutup. Waktu yang buat pakai orang panggil kain pula di belakang ni tak perlulah. Tak perlu, sebab tapak tangan ni maknanya zahir dan batin, depan dan belakang. Hak tu dia kata, maka 2 anggota ini, mana muka dan 2 tapak tangan zahir dan batin tu bukan aurat di dalam sembahyang. 2 tu bukan aurat, boleh buka. Dan yang lain daripada 2 ini, lain daripada muka dan 2 tapak tangan tu, sekaliannya aurat perempuan di dalam sembahyang. Lain daripada tu semua aurat, hingga rambutnya, walaupun selai aurat,
Dan batin tapak kakinya, tapak kaki tu pun aurat juga. Tapak kaki tu aurat juga. Jadi bila sembahyang tu dia kena labuh lah kain sembahyang dia tu. Tetapi memadai menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdirinya. Katanya tapak kaki tu dia tak pakai apa, tak pakai kasut sebagainya, tapi dia duduk berjalan di atas bumi tu, tutup dengan bumi tu pun memadalah dalam sembahyang tu. Tapi bila dia sujud nampak tapak tu pula dah, tu kena tutup, bagi labuh sikit lah. Maka jika zahir, yakni nyata tapak kakinya atau tumitnya pada ketika rukuk atau sujudnya, batal sembahyangnya. Masa berdiri tak apalah, tapak kaki itu tertutup dengan bumi. Tapi bila mana rukuk, bila mana sujud, nampak, batal sembahyang. Tapi kita tak apalah dah. Dia labuh, labuh. Adapun auratnya wanita adapun perempuan yang merdeka tu auratnya di luar sembahyang, maka sekalian badannya ikutnya kan tutup habis. Kaul muktamad tutup habis. Tapi kita pakai adalah kaul lain tu, aurat dia sama seperti dalam sembahyang jugalah, seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Kalau ikut yang muktamad, maka sekalian badannya semua. Lagu had depa duk pakai di Afghanistan apa tu. Tapi kita orang Melayu dak, dia pakai pendapat lain sikit. Tapi ada juga tu. Bolehlah tu. Kalau pakai hak muktamad sungguh, maka sekalian badannya, sekalian badannya pada laki-laki ajnabi, yakni di dalam, orang panggil di hadapan laki-laki ajnabi. Dan auratnya pada perempuan yang kafir. Ni satu masalah lagi. Aurat perempuan muslimah merdeka dengan sama-sama muslimah lain. Aurat muslimah di hadapan kafirah lain. Tapi oleh kerana payah nak jaga dah, jadi taklid kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lah, sama. Ni anak-anak kita hak duk mengaji di universiti tu payah tu. Kalau nak pakai pendapat ni payah, ketat sikit ni. Pasal apa? Kadang-kadang duduk dalam asrama tu, kadang-kadang orang buat integrasi lah. Satu asrama ada Cina, ada India. Jadi kalau ikut pendapat ni payah sikit lah. Tapi nak pakai pendapat yang kata sama, aurat di hadapan muslimah dan kafirah sama. Kalau ikut ni dia kata apa? Dan auratnya pada perempuan yang kafirah, maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmatnya, bekerjanya. Takat tu maknanya tak boleh nak buka lebih. Maknanya pakaian dia ni yang nampak tu barang yang zahir pada ketika kerja, tangan, kaki, gitulah di depan muslimah. Tak boleh keluar, tak boleh duk nampak lebih-lebih. Kalau ikut hak ni lah. Tapi dia ada pendapat lain lagi. Sebab Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i ni dalam masalah ni dia ketat sikit, detail sikit. Detail. Dan auratnya di antara pusat dan lutut. Ni kita pakai hak ni. Kalaulah aurat muslimah sama muslimah ni antara pusat dan lutut. Dada boleh nampak lah depan tu. Dah habis. Kalau kira aurat pada perempuan yang kafirah, lebih sikit tentu. Yang lain daripada barang yang zahir pada ketika khidmatnya, pada ketika bekerja tu. Nak bagi nampak dada sebagainya tak boleh lah.
Tapi kalau pakai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dia sama aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan kafirah sama seperti muslimah sama muslimah. Dan auratnya aurat perempuan di dalam khalwat ketika bersendirian, dan perempuan yang muslimah dan laki-laki yang mahram. Aurat perempuan tadi ni di hadapan laki-laki yang mahram antara pusat dan lututnya, seperti aurat laki-laki di dalam sembahyang. Itu dia. Depan ayah, depan adik, depan abang ni, antara pusat dan lutut. Tapi kita sedia maklum dah, kalau mendatangkan fitnah sebagainya, dia kena pakai sopan lah. Tak boleh pakai orang panggil qadar minimum aurat, tak boleh. Jadi macam-macam pelik dah ni. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Tengok orang perempuan ni syarak jaga sampai pecah jadi 4. Hak lelaki tadi ni 3. Perempuan orang panggil hamba 2. Perempuan muslimah yang merdeka 4. 4 dia terang tengok. Yang pertamanya aurat di dalam sembahyang, seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Yang keduanya aurat di hadapan laki-laki ajnabi, seluruh tubuhnya. Yang ketiga aurat di hadapan perempuan kafirah, barang yang lain daripada anggota yang zahir ketika bekerja. Yang keempat aurat di dalam khalwat sama-sama muslimah dan di hadapan laki-laki yang mahram antara pusat dan lutut. 4 lah. 4. Syarak jaga tu. Hak kita lelaki 3 saja. Hak perempuan hamba 2. Hak perempuan muslimah 4 lah. Bunyi dah. Masuk dah lagi? Tak lagi. Lah masuk awal noh. Baru nak pederah bunyi dah berhenti gitu. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Habis. Dan disyaratkan sah sembahyang tu. Ni syarat yang lain pula. Hak tadi ni antara syarat sah sembahyang menutup aurat. Hak ni mengetahui dengan kaifiat sembahyang, itu syarat sah. Mengetahui cara-cara sembahyang. Lagu mana yang dikata mengetahui cara-cara sembahyang tu? Dan bahawa taswir yang kata mengetahui kaifiat sembahyang tu, bahawa membeza ia segala fardunya daripada segala sunatnya. Itu bila mana dia boleh beza antara fardu dengan sunat, itulah yang dikatakan mengetahui kaifiat sembahyang. Fatihah tu rukun ke sunat mat? Fatihah rukun. Baca surah sunat. Rokok rukun. Dia boleh beza antara rukun dan sunat. Barulah dinamakan mengetahui kaifiat sembahyang. 1. Hak ni terbaik lah. Kalau tak tahu, dia tak tahu itu sah tak? Dia tak tahu. Mat, sembahyang ni hak mana fardu, hak mana sunat? Dia kata setengahnya fardu, setengahnya sunat. Hak mana? Setengahnya fardu, setengahnya sunat. Tentulah hak mana fardu mana sunat. Tak, setengahnya fardu, setengahnya sunat. Duk bergaduh itu. Jadi dia kata macam ni, bahkan jika diiktikad ia akan sekaliannya fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tiada membezakan dia, tiada membeza sekalian fardu atau sekalian sunat tu, setengah fardu setengah sunat tu, dan ia pula orang awam dan tiada ia i'tiqad dengan fardu itu akan sunat, sahlah sembahyangnya. Tu dia maknanya. Apa
Sah. Tapi syarat dia apa? Dia kata jika diiktikad ia akan sekaliannya fardu, ni pun boleh juga. Dia tak tahu hak mana fardu mana sunat. Orang tanya mat, dalam sembahyang hang tu mana fardu mana sunat? Semua fardu. Sah juga. Semua fardu. Tapi syarat dia apa? Jangan beza. Jangan beza. Maksud jangan beza tu jangan tentu. Mana fardu mana sunat, sekaliannya fardu. Maknanya jangan tentu. Baca doa iftitah fardu sudah, tanpa dia menentukan mana dia yang fardu. Satu, sah. Ni orang lekeh sangatlah ni. Lekeh sangatlah. Hak tadi terbaiklah. Beza antara fardu dan sunat. Ataupun macam ni pun boleh. Atau i'tikad ia akan setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Macam tadi. Sembahyang ni ada setengahnya fardu, setengahnya sunat. Syarat dia tiada membezakan dia tak beza. Hak mana fardu mana sunat. Setengahnya fardu, setengahnya sunat. Membezakan dia tiada membezakan fardu dan sunat. Dan ia pula orang awam, dia pula orang biasa. Kalau orang khawas tu tak lepas, dia kena tahu. Orang awam macam kita tak apa, setengah fardu setengah sunat. Tapi orang awam dulu kita pun lah pandai dah pandai dah. Cuma bila dia tanya, kadang-kadang bila dia tanya soalan tu baru tahu, tak kata dia tak tahu. Tidak, orang tak tahu atau dia tak tahu. Tanya apa? Ustaz, kalau kita semayang subuh tak baca doa kunut sah ke tak? Tu tak kenal lagi tu. Hak mana fardu mana sunat tu. Kalau dia tahu kata hak ni sunat, tak tanya sah ke tak. Jadi kita kata dia i'tikad setengahnya fardu setengahnya sunat dan tiada membezakan dia, dan ia orang awam. Lagi pula tiada ia i'tikad dengan fardu itu akan sunat. Jangan i'tikad gitu. Dia i'tikad setengah fardu setengah sunat sudahlah. Jangan tentu hak mana. Sahlah sembahyangnya sah. Syarak nak jaga kita teratur, bagi kelonggaran teratur. Tapi janganlah tak mau sembahyang, tak mau belajar pula. Tak ambil tahu pun tak apa, asalkan kita i'tikad setengah fardu setengah sunat sudah. Orang bagi kelonggaran tu bukan untuk kita. Nak buat loi dah. Kita kenalah belajar. Yakni ni untuk orang awam. Memada dia i'tikad setengahnya fardu setengahnya sunat tanpa ditakyinkan mana fardu mana sunat. Dan disyaratkan pula sembahyang tu, ni syarat lain pula, bahawa sembahyang ia atas tempat yang suci. Ni suci pada badan, pada pakaian dan tempat. Dan jika dengan zon sekalipun, dengan zon maknanya suci itu tak mesti yakin, dengan zon memada. Dan banyak amalan fiqh kita ni dengan zon. Kita mandi wajib ni yakin ke ayat sampai? Semua zon belakang. Kalau yakin kena teropong habis. Ambil kanta tengok, masuk dak ni, kena dak habis bulu ni. Dia zon je, sangkaan kuat kita. Sama juga kita azan, kita iqamah sebagainya tu, yakin masuk waktu ke? Zon saja. Yakin tu kena tengok tu fenomena alam tu. Tenggelam matahari betul masuk waktu. Hilang syafaq yang merah betul masuk waktu. Tu yakin. Adapun tengok takwim sebagainya, hak tu zon saja. Sah ke? Sah. Buat ibadah ni dengan zon sah. Zon maknanya sangkaan kuat memadah dah. Jadi bila kita zon sangkaan kita tempat yang kita semayang tu suci, sah. Jika dengan zon sekalipun.
dan jangan ada bersentuh satu suku, satu juzuk daripada badannya atau pakaiannya, jangan bersentuh dengan najis. Tu. Pada ketika qiyamnya, kalau najis duk ada depan, bila kita rokok, kita sujud sebagainya, tak kena tapi duk depan kita, tak apa tu, tak ada masalah. Jangan bersentuh ya. Contohnya dia ni sembahyang atas sejadah, tiba-tiba kucing muntah. Jadi kucing muntah, dia pun rokok, i'tidal, turun sujud. Najis duduk bawah perut dia tapi tak kena dengan dia. Sah. Kalau dia kedekum atas muntah tu tak. Ni maknanya dia buat panjang sikit leher dia tu, tak kena lah. Najis duduk bawah perut dia, maknanya duduk keadaan najis tapi tak bersentuh dengan juzuk badan dia tu. Sah. Dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya atau duduknya atau rokoknya atau sujudnya. Itu syarat. Kalau tengah-tengah semayang tiba-tiba burung berak atas kopiah kedepek begini, dan dengan segera dia pun mengibah, orang panggil kibah apa nama, dia pun buang kepiah dia tu dengan segera. Sah ke tak kata? Dia sedap kedepek, dia perasan tetik burung, dia pun baling dengan segera. Sah ke tak tu? Dia kalau segera tu dan tidak melibatkan pergerakan yang banyak, tu sah, masih sah lagi. Tapi kalau lah tik burung kena baju dia, kelepek dia pun dia buat ni, tu banyak pergerakan dah, tak dan lah tu. Dia nak pecat baju dia. Dan disyaratkan pula lagi mengetahui dengan masuk waktu. Itu syarat sah, mesti mengetahui dengan masuk waktu. Mengetahui di sini ni yakin atau zon masuknya, ataupun sangkaan kuat masuk. Lihat takwim, dengar azan, tu semua zon belaka tu sah. Dengan ijtihadnya ataupun zon tadi dengan ijtihad, seperti mana berlaku kebiasaan. Contoh apa? Kita ni biasanya anak balik sekolah tu pukul 2. Tak, anak balik sekolah pukul 2 biasa macam tu lah. Jadi bila lepas anak balik tu, kita pun pergi ambil ayat semayang zuhur. Pasal apa? Kita ni sangkaan kuat dengan ijtihad kita, bila anak balik sekolah memang pukul 2 masuk zuhur dah tu. Boleh tak tu pun? Tak ada jam sebagainya, dengan ijtihad kebiasaan kita. Tapi dia zon pasal apa? Sebab barangkali anak balik awal. Tak, cikgu lepas balik awal ke, anak hari tu lari tak pergi sekolah ke, pukul 12 lari balik dah. Kita ingat hang balik lah, ingat pukul 2 dah. Jadi zon ni dia tak 100% tapi boleh pakai. Itu dipanggil masuknya atau zon masuknya dengan ijtihad, seperti dengan warid daripada Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ini kita berhenti sini. Disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu. Itu syarat. Jadi kita ni tahu belakang dah, cuma peringat balik tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.